Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan keluasan rahmat daripada Al-Quddus, kita mendapat suatu fursah yang sa'idah. Kita duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Kita menyambung bacaan kita daripada buku kita Zuhud dan Kelebutan Hati. Kita sampai pada muka surat 238 di bawah tajuk penyakit riak. Dan di bawah tajuk penyakit riak ini, ikhwan, kita dah berbincang tentang ta'rif apakah yang dimaksudkan dengan perkataan riak. Dan kita juga telah melihat ayat Al-Quran, Allah mengancam perbuatan itu. Dan Allah meletakkan syarat bahawa kesemua amalan itu wajib bersih daripada riak. Mesti cuci hati kita daripada riak. Riak tidak boleh diberi tempat dalam hati. Sambungan kita masih lagi penulis setelah dia membawa kepada kita dua surah. Satu daripada surah Al-Ma'un, satu daripada surah Al-Kahfi. Maka penulis nak membawa kepada kita sedikit dalil daripada As-Sunnah, iaitu satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam riwayat hadis qudusi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dalam hadis ni dalam riwayat Muslim, terjemahan dia, Nabi menyebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudusi, Allah kata, aku tidak memerlukan sekutu. Perkataan dia, ana aghna asyuraka ani syirki. Perkataan dia, Allah kata, aku ni sangat kaya. Aku cukup kaya, aku cukup sempurna. Aku dah mencukupi segala-gala. Maka syuraka, sekutu-sekutu yang kamu bawa daripada syirik itu, daripada perkara yang kamu nak saingkan dengan aku itu, aku tak perlu. Kerana aku ini aghniya. Allah bersifat dengan ghaniyun hamid. Dia terpuji dan dia cukup kaya. Dia ada sifat istighna. Dia tak memerlukan apa-apa. Maka Allah Ta'ala kata, aku ini tak memerlukan sekutu. Perkataan ini diungkap dalam sirah apa? Sirah menghina. Aku tak memerlukan mereka. Aku jijik dengan mereka. Aku tak mau mereka. Ana aghna syuraka'i ani syirki. Aku tidak memerlukan sekutu itu. Syuraka itu yang kamu bawa daripada semua unsur syirik, akran. Unsur persaingan dengan aku, dengan benda lain. Aku tak suka. Maka Allah menunjuk sikap takabur dia. Dia al-mutakabbir. Dia qahar, dia jabbar. Dia ada sifat kibriya. Sifat angkuh, sifat sombong. Kerana dia maha cukup. Maka Allah kata, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah kata, siapa melakukan satu amalan dengan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan orang yang berbuat amalan itu dengan amalan dia
dan aku tinggalkan juga perkara yang dia jadikan syirik pada aku. Orang tu pun aku tak mau, amalan dia pun aku tak mau, perkara yang menjadi sasaran syirik tu pun aku tak mau. Aku buang ke semua. Subhanallah. Ketika Allah membuang ke semua ini, ikhwan, dia buang dalam keadaan dia tak cacat tak mana, dia tak kurang tak mana, dia tak perlu apa-apa. Subhanallah ikhwan, hadis Muslim ini telah menunjukkan kepada kita satu garis panduan yang cukup besar. Cukup besar apa dia ikhwan? Di manakah kedudukan syirik di sisi Allah itu? Di manakah kedudukan riya? Yang kata syirik itu adalah, riya itu adalah syirik yang kecil. Ataupun kadang-kadang dipanggil dengan syirik yang khafi, yang tersembunyi, terlindung. Syirik khafi pun orang panggil, syirik asghar pun orang panggil. Kedua-duanya syirik. Di mana Allah Ta'ala letak, tempat dia Tuhan letak, tarkuhu. Allah buang. Allah tinggal, dia tak pandang. Satu benda yang dibuang, macam kita buang sampah. Sisa makanan kita buang. Sisa makanan tu letak dalam rumah pun kita tak mau. Kita bungkus-bungkus dengan plastik, kita pergi buang. Masa kita buang tu, kita tengok dah pun tak. Letak di satu tempat. Kadang-kadang orang baling sampah tak masuk dalam tong CP, jatuh ke bawah. Dia pergi ambil balik, buang dalam tong sampah pun tak. Sekali dia buang pun tak ambil dah. Allah kata tarkuhu, aku buang, aku tinggalkan, aku tak mau dah semua ni. Begitulah nilai yang ada dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Mahmud bin Labid, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Terjemahan dia, penulis Dr. Ahmad Farid membawa lagi satu sokongan riwayat yang menunjukkan di mana kedudukan riya. Di manakah kedudukan riya dan amalan riya itu? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kataan yang diguna, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Inna, sesungguhnya, dengan kalimah yang cukup tegas, menegaskan maksud. Akhwafa ma akhafu alaikum, yang ni orang panggil asyaddu syai' akhafuhu alaikum. Satu orang tu dia mengucap satu perkataan asyaddu syai', dia sangat-sangat takut dengan benda yang dia ucap. Akhwafu merujuk pada aku takut. Ma akhafu, apa yang aku lebih takut. Ada dua ketakutan. Menunjukkan asyaddu syai' akhafuhu, perkara yang aku sangat-sangat takut kalau jadi pada kamu. Perkara yang cukup takut kalau jadi, kalau benda ni terjadi, iaitu dikatakan sebagai syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah azza wa jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat, saat orang-orang diberi balasan amal, saat diberi balasan atas amal mereka, Allah kata, temuilah orang-orang yang dahulu waktu di dunia engkau berbuat riak terhadap mereka. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan dari mereka. Hadis ini dalam riwayat Ahmad daripada sahabat Mahmud bin Labid. Ada ulama kata hadis ini adalah hadis yang mursal, tapi dia mursal sahabi. Mursal sahabi ni dia sahih. Dia tak sama dengan mursal tabi'in. Mursal sahabi ni dia sahih.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Jadi lihatlah dalam hadis ni diungkap perkataan apa? Diungkap perkataan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Diungkap perkataan itu. Diungkap perkataan benda yang aku takut. Akhwafu, aku takut. Ma akhafu, tapi aku lebih takut. Sangat takut. Menimpa kamu syirik. Syirik kecil. Apa yang takut? Pertama, dia dipanggil syirik. Kedua, lihat kepada balasan Allah Ta'ala di hari akhirat. Hadis ni lebih kurang macam hadis di atas. Kalau hadis di atas tadi, Allah Ta'ala kata, aku tinggalkan mereka, aku buang mereka. Hadis ni bagi tahu macam mana Allah buang. Bila sampai di hari akhirat, dibawa ke semua amalan tu nak dihisap, buah pertama, perkataan sulung. Dikatakan kepada orang yang terlibat dengan riak ini, izhabu. Allah kata hampa semua, seorang pun jangan tinggal. Semua hampa. Pi ke mana? Allazina kuntum turauna fid dunya. Pi cari balik orang-orang yang kamu buat amalan. Yang kamu buat amalan itu kerana mereka. Kamu buat amalan itu kerana mereka. Kamu pergi cari mereka. Jangan cari aku. Aku tak mau cakap apa dengan hampa. Aku tak mau balas apa pun kepada hampa. Sekarang ni yang aku naknya ialah kamu pergi cari al-mura'a. Kalau mura'i orang yang riak. Mura'a, apa kita kata? Mura'i kita yang riak. Mura'a orang yang kita nak tunjuk amal kita kepada dia. Pergi cari dia. Untuk apa? Ini akhirat. Arahan itu dikeluarkan. Dan arahan ini sangat mengecewakan. Arahan ini bernilai azab, penghinaan. Menunjukkan adanya azab. Untuk apa? Pada hari langit dah tak ada, bumi dah tak ada, manusia tak boleh tolong manusia. Untuk apa? Tafanzuru. Pergi tengok. Hal tajiduna indahum jazaa. Kut-kutlah kamu boleh dapat jaza, balasan. Kerana kamu berbuat untuk mereka. Tapi di sisi Allah, kamu Allah buang, orang tu pun Allah buang. Amal kamu pun Allah buang. Jangan main tuntut apa dekat aku. Kalau main tuntut juga lagi sekali pada aku campak dalam neraka. Dahsyat ikhwan hadirin. Hadis ni dahsyat. Sekurang-kurangnya hadis ni ikhwan. Sekurang-kurangnya hadis ni ada 7 pelajaran. Hadis ni. Hadis daripada Mahmud bin Labid ni sekurang-kurangnya hadis ni ada 7 pelajaran. Pelajaran yang pertama apa dia? Pelajaran yang pertama, anna riya akhwafu 'ala salihin min fitnatid dajjal. Sesungguhnya perkataan riya itu sangat ditakuti oleh para salihin daripada mereka takut dajjal lagi. Sebab dajjal itu dapat dikenai. Riya ni susah. Walaupun perkataan dia riak, kadang-kadang dia khafi. Dan bila terlibat dengan riak, terlibat dengan syirik. Allah buang amalan. Satu. Pelajaran yang kedua yang ada di sini apa dia ikhwan? Al-hazru minar riak wa minasyirki umuman. Nama sahaja benda itu riak secara umum. Semuanya kita kena hati-hati. Jauhi. Walaupun dia termasuk dalam syirik kecil, tapi nama dia syirik juga. Jauhi. Ketiga apa dia adalah hadis ni ikhwan. Tengok yang kita baca kita tak nampak, tapi para muhadis nampak. Yang ketiga adalah hadis ni apa dia? Syiddatu syafaqah. Salawatullah wa salamuhu alaihi ala ummatihi wa hirsi ala hidayatihi. Betapa sayangnya Nabi pada umat dia. Dia bagi tahu pada umat dia jangan terlibat dengan riak. Hadis ini menggambarkan betapa sayangnya Nabi dengan umat. Syafaqah bermakna kasih sayang dia. Dia nak umat dia dengan hirs,
dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat yang begitu tekun dalam diri dia, bawa umat dia di atas petunjuk supaya umat dia tidak terkena malapetaka yang besar di halau akhirat. Yang keempat, apa pelajaran pada hadis ni? Daripada hadis ni kita tahu syirik terbahagi pada dua. Satu dipanggil syirik besar, satu dipanggil syirik kecil. Kerana hadis ni. Kalau hadis ni tak ada, kita tak sebut riak dengan syirik. Kita sebut riak. Tapi kerana adanya hadis ni memberi nama kepada riak sebagai syirkul asghar, ataupun disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang kelima, apa dia ikhwan? Yang kelima, daripada hadis ni kita tahu pada menyatakan bahawa kalau orang tu terlibat dengan syirik besar itu menyebabkan terbatal seluruh amalan dia. Tapi kalau orang tu terlibat dengan syirik asghar, maka amalan yang terbatal itu hanya amalan yang dia riakkan saja. Bukan kesemua amalan. Amalan yang berkaitan dengan riak. Amalan yang tak riak itu tak rosak. Yang keenam, apa kita belajar daripada hadis ni, ikhwan? Hadis ni beritahu pada kita bahawa syirik akbar ni, annal akbar, syirik besar ni, yukhlidu sahibuhu finnar, menyebabkan syirik besar ni menyebabkan tuan dia kekal dalam neraka. Wal asghar, adapun syirik kecil, dia tidak menyebabkan tuan itu kekal dalam neraka. Dia cuma akan duduk dalam neraka selama hukumannya sahaja. Kalau dia dihukum duduk dalam neraka itu 10 tahun. 10 tahun, ikhwan. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Dan yang keenam apa dia, ikhwan? Yang ketujuh kita dapat tahu daripada hadis ni bahawa syirik besar itu menyebabkan orang itu terkeluar daripada agama. Adapun syirik yang kecil ini menyebabkan orang itu tidak keluar daripada agama. Dia tak keluar, tapi dia menanggung dosa yang cukup besar. Sekurang-kurangnya kita tahu itu. Dan kita boleh tambah yang ke-8, iaitu apa dia? Iaitu betapa hina dan ngerinya balasan Allah kepada orang yang terlibat dengan syirik. Sekurang-kurangnya itu pelajaran yang kita dapat daripada hadis yang kita baca ni. Kemudian penulis membawa kepada kita suatu riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili melihat seorang lelaki sedang menangis dalam masjid ketika dia sujud. Maka Abu Umamah pun berkata, Abu Umamah kata kat dia, kamu, seandainya kamu melakukan hal ini di rumahmu, maka itu lebih baik kerana akan selamat daripada riak. Abu Umamah Al-Bahili, dia tengok satu orang tu, pada diri orang tu ada ciri riak. Dia tengok cara kawan tu duduk menangis tu, dia ada sum'ah, dia ada riak. Terus Abu Umamah nasihat dia. Abu Umamah terus kata kat dia, kalau hang boleh menangis macam ni, sebiji macam ni, tapi hang menangis di rumah, siapa pun tak tahu, maka tangisan hang ni ada nilai. Tapi hang pergi menangis macam ni di masjid, dengan ciri-ciri hang tunjuk ni, maka tangisan ni tak ada makna. Sebab tangisan ni menyebabkan hang jatuh riak. Dan memang ciri tu ada kat hang. Kalau hang buat benda di rumah, hang terselamat daripada satu malapetaka yang besar. Ikhwan, ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kepada kita, ikhwan, perlindungan. Allah Ta'ala memberi kepada kita pedoman. Sebelum saya melanjutkan pada muka surat yang berikutnya, muka surat berikutnya berkaitan dengan tajuk penjelasan tentang hakikat riak dan penjelasan tentang seluruh apa yang biasanya ingin dilihat oleh orang. So pada muka surat 239 ni, penulis akan cuba beritahu pada kita apakah sedikit makna riak. Riak tu diambil daripada kalimah apa?
Dia mushtaq. Dia pecahan daripada kalimah apa. Sebelum itu ikhwan, saya ingin menambah sikit. Saya ingin menambah kepada kita satu perkara yang dalam ilmu tazkiyah dipanggil dengan nama rukun riya. Riya ni ada rukun dia. Bila rukun dia tersempurna, baru hukum riya boleh ditegakkan. Kalau rukun dia tak cukup, macam mana kita nak kata riya? Mungkin kita pernah dengar perkataan rukun kan? Penyambung. Kerana tanpa penyambung itu sesuatu hakikat bagi sesuatu benda tak ada. Jadi kalau rukun tak ada, bermakna hukum riya tak dapat dipakai. Dia kena ada rukun dia. Rukun riya ada 4. Satu apa dia? Satu dipanggil al-mura'i. Al-mura'i maksudnya orang yang riya tu kena ada. Diri orang riya. Al-mura'i. Individu yang riya tu mesti ada lah. Sebab apa? Sebab riya tu nak menempel dalam hati dia. Kalau individu tu tak ada lah riya. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua, apa dia? Rukun yang kedua dipanggil al-mura'a. Iaitu orang yang menjadi sasaran kita nak riya untuk dia. Kita nak tunjuk ke dia. A, riya. Maka A riya. Maka A riya tu, kan riya itu mencari kedudukan di mata manusia, di hati manusia. Maka A nak tunjuk ke siapa? Dia nak tunjuk pada si Fulan. Maka si Fulan tu dipanggil mura'a. Orang yang menjadi tumpuan yang dia nak riya tu. 2. 3, dipanggil apa? Dipanggil al-mura'a bihi. Al-mura'a bihi ni maksud dia apa dia? Benda yang dia riakkan. Benda di sini maksudnya ibadat tu lah. Al-mura'a bihi. Itu ketiga. Yang keempat apa dia? Mura'a li ajlihi. Iaitu tujuan dia riak. Sebab dia riak. Dengan dia riak tu dia target apa? Maka keempat ini mura'i, mura'a bihi dan mura'a li ajlihi. 4 ini dikatakan rukun riya. Mura'i ini taklah orang. Al-mura'a orang yang kita nak tunjuk amalan kita. Yang ketiga, al-mura'a bihi. Benda yang kita riakkan. So benda yang kita riak ni ikhwan, dia ada 2 jenis. Satu benda confirm dia ibadat. Satu benda confirm dia bukan ibadat, tapi boleh jadi ibadat. Benda yang kita riak ni ada 2. Satu confirm dia ibadat. Lagi satu, dia bukan ibadat pun cara khusus, tapi dia boleh jadi ibadat. Maka kedua-dua ni boleh menjadi sarana untuk riak. Contohkan. Saya contohkan. Abang minta contoh dengan begitu tegasnya. Saya kena bagi contoh dengan begitu tegas. Saya pun tak tahu pasal apa ni orang tegas dengan saya. Ustaz Nan pun tegas tadi, Abang Nas pun tegas tadi, Abang Lee pun tegas tadi. Saya jemput Abang Lee minum air, Abang Lee kata, saya kalau main untuk kuliah saja. Saya tak akan singgah ke tempat-tempat lain. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Maknanya telah ada perubahan demi perubahan. Alhamdulillah. Bila kita contoh dia macam ni. Baik, saya bagi contoh. Cuba dengar dengan teliti. Saya takut macam ada silap faham. Baik. 1. Ini duduk di mana? Duduk nombor 3. Al-mura'a bihi. Iaitu apa dia? Benda yang kita riakkan. Maka di sini benda yang biasa diriakkan ibadat lah. Baik. Kita kata benda yang diriakkan itu terbahagi pada 2. Satu confirm ibadat. Mayang, puasa, betul lah? Orang semayang riak. Puasa riak. Sedekah. Satu jenis. Lagi satu, dia bukan ibadat.
dia bukan ibadat khusus, tapi dia boleh jadi ibadat. Maka riak untuk perkara yang kedua ni menjadi perbahasan para ulama. Dia tak boleh dihukum riak secara mutlak. Bila dia melampau baru jadi riak. Sebagai contoh macam ni, satu orang dia keluar rumah, iron baju. Dia iron seluar. Iron baju, iron seluar ni, kita bubur bell cream. Cantik-cantik, comel-comel, pakai wangi-wangi. Yang tu bukan ibadat. Tapi dia boleh jadi ibadat. Maka yang ni, nak riak boleh. Boleh riak. Sebab balik pada ta'rif. Apa dia? Riak itu mencari, mencari manzilah kan. Mencari pujian orang ke, redha orang ke, nak tunjuk ke orang ke. Baik. Kerana dia ni bukan ibadat khusus. Kita keluar rumah, kita takut orang kutuk kita. Tengok keluar rumah baju pun tak serika. Maka orang nanti kait macam mana? Bini dia buat apa? Duduk tak duduk, dia rawit dah. Jadi kita takut dia merebak benda tu, maka kita iron baju supaya orang puji kita. Supaya orang tak hina agama kita. Maka yang ni tak apa, sebab dia bukan ibadat khusus. Yang haram kita riak ni, yang agama duk bagi dalil ni adalah ibadat secara khusus. Allah mengharamkan riak dalam ibadat secara khusus. Puasa, semayang, dalam iman, dalam tauhid, dalam akidah, dalam amal saleh, dalam hal-hal yang fardu, dalam ibadat, hal-hal yang sunat dalam ibadat. Yang tu riak hukum dia haram secara mutlak. Ada pun riak dalam bentuk penampilan. So saya pakai baju bicara hati. Oh, supaya orang tahu lah, supaya orang nampak bicara hati. Tu riak lah. Sudut bahasa dia riak, kita nak tunjuk ke orang. Maka ini yang tak dicela. Riak macam ni tak apa. Tapi jangan melampau. Kalau melampau, dia boleh balik. Itu nama dia melampau. Saya duk terang ni, mamang berdebung dah bagi dah. Itu melampau, excited. Excited. Jadi yang dikatakan apa itu? Yang dikatakan al-mura'a bihi ni, benda yang membuat kita jadi riak ni ada dua. Sebagai contoh, saya pakai kepiah. Tiba-tiba katalah kepiah saya tersengit. Gah sangat kah ataupun rambut panjang tersengit. Bila tersengit nampak uduh maka abli bagi isyarat. Oh, itu kepiah sengit. Kenapa saya nak betul kepiah ni? Supaya orang tengok saya kemas. Bukankah saya buat tu supaya orang tengok saya kemas? Daripada sudut bahasa, dia masuk dalam tunjuk ke orang. Tetapi yang tu jenis tak berdosa. Yang tu boleh. Sebab manfaat hidup ada. Tetapi apa yang kena jaga, jangan lebih. Sampai hilang tujuan kerana Allah. Maka hal-hal jenis dunia, basuh kereta, basuh kapet, basuh cushion, lap tingkap rumah kita, tukar cadar, semua tu kalau kita nak riak pun tak salah. Kerana memang benda-benda itu hal dunia, sifat dia zina, perhiasan ditunjuk pada orang. Tak salah Ustaz Nah kalau pakai baju baru pula. Baju saya baru ni, tak salah. Cuma jangan sampai apa? Jangan sampai ghulu. Ghulu tu melampau. Tapi sekadar kalau isteri tanya, segak abang rambut belah tepi mak. Selalu tak belah mana-mana. Hari ni belah tepi mak. Kata bapa, anak dia tanya, siapa tu bapa? Ya ni makcik engkau. Makcik belah mana pula bapa? Makcik ni tak belah mana-mana. Dia bini baru aku. Dia tak belah mana-mana. Tiba-tiba belah tepi. Bini tengok, abang belah tepi nampak? Kita jawab, yalah, sikat rambut elok-elok, belah tepi, orang nampak kita elok sikit. Abang macam riak aja. Di sudut bahasa dia riak, tapi di sudut hukum dia tidak riak. Dia tak kena ancaman yang kita baca dalam hadis. Sebab memang kehidupan kita ada yang perlu ditunjukkan, ada yang tak boleh dipertontonkan. Yang ibadat khusus ni Allah mengharamkan kita riak. Nanti kita akan sembang kenapa ibadat khusus ni
semayang, puasa, tak dibenarkan riak, nanti akan sembang. Kenapa belah kehidupan dunia boleh riak? Kerana itu memang sifat kehidupan. Kalau yang dalam itu pun ditulis dosa riak, hari-hari kita akan hidup dengan dosa. Hari-hari ya. Pasal apa kita pakai jam tangan, kita pakai baju kemah, rambut elok. Ni abali ambil apa panggil? Gambar kan? Bubuh ni semua. Ni semua dia pasal nak tunjuk ke orang. Bicara hati macam apa tulis bicara hati. Dia sikit punya riak kan nak tunjuk ke orang. Memang sudut bahasa apa makna riak? Nak menarik pandangan orang pada kita. Ini semua adalah jenis hidup dalam dunia. Hidup dalam dunia memang macam tu. Pasal tu tak, kita buat banting ni tak ditulis riak. Kita pakai baju berkala-kala tak ditulis dosa riak. Macam orang perempuan pakai tudung. Saat ni tudung bawai, saat ni tudung sepak, saat ni tudung selangat. Macam-macam tudung. Dia belik kot tu, dia belik. Cuma dia tak gantung diri dia je. Dia macam-macam dia pakai. Riak ke? Sudut bahasa memang nak tunjuk ke orang. Tapi itu adakah berdosa cara mutlak? Tidak. Yang tu dia start dengan tak berdosa. Pasal urusan dunia dia start dengan boleh sampai dalil kata tak boleh. Tapi urusan agama dia start dengan tak boleh sampai dalil kata boleh. Dah ke situ saya masuk sikit lah. Boleh ke beli saya masuk sikit? Boleh tak? Iaitu saya masuk kenapa dalam hal ibadat kita tak boleh riak walaupun sikit. Dalil datang begitu dahsyat. Kenapa dalam hal dunia boleh? Kerana saya jawab dalam hal ibadat dulu. Kerana kalau kita riak dalam ibadat, kita merosakkan dua benda. Satu, kita merosakkan hubungan kita dengan Allah. Kedua, kita menjatuhkan benda yang Allah jadikan dia sebagai ibadat. Puasa, zakat, haji, zikrullah, tilawatul Quran, iman. Ini semua ibadat yang Allah telah pun menyusun dia punya ganjaran nak balas ke mana. Tiba-tiba ibadat tu kita ambil jadikan dia sebagai riak, nak tunjuk pada somebody. Kita ambil benda yang mendekatkan diri kita kepada Allah tapi bukan untuk Allah, untuk orang lain. Ini sangat-sangat menghina ibadat tu. Kita mengkambing hitamkan ibadat. Kita buat macam mana? Macam kita tunjuk kita ni ahli ibadat. Tapi rupanya bukan ahli ibadat. Kita kelirukan pandangan manusia. Orang puji kita, orang kata baguslah dia ni semayang, dia ni orang soleh. Rupanya dalam hati tak ada pun soleh. Maka dia telah merosakkan martabat, harakat benda yang Allah telah nobatkan sebagai ibadat. Dan dia telah macam kita kata ludah kepada apa? Semua fadilat-fadilat yang Allah janji nak bagi pada orang yang buat ibadat itu. Yang kedua, dia telah pun merosakkan hubungan dia dengan Allah. Sebab ini berhubung dengan Allah. Semayang ni hubungan kita dengan Tuhan. Dia macam menipu Allah. Dan dia buat seolah-olah Tuhan tak tahu hati perut dia. Kalau kita katakan contoh, raja buka istana dia. Dia kata, masuk istana. Hari ni saya ada. Datang berjumpa dengan saya. Ada satu orang dia kata, time ni lah kita ambil ke peluang ni. Kita pun lama tak tengok gundik-gundik raja ni lagu mana. Dia masuk ke istana, dia ambil platform nak jumpa dengan raja, bersemuka dengan raja, tapi dia bukan nak tengok raja pun, dia nak tengok gundik raja. Dan bila raja dapat tahu benda tu, apa jadi kat dia? Dia masuk dalam zon ibadat, dia pakai semayang, lidah dia memuji Allah, tapi hati dia tak ada Allah. Dia mencari mahmadah, pujian di sisi manusia. Maka dia telah menjatuhkan nilai ibadat dan nilai hubungan. Dia mengelirukan manusia sampai manusia panggil dia dekat dengan Allah dan dia menipu Allah.
ini sebesar-besar pengkhianat. Maka Allah mengharamkan seluruh jenis riak dalam ibadat. Sekecil mana dan sebesar mana ibadat itu. Nama kata riak dalam ibadat, seluruhnya diharamkan. Dan dalil-dalil tadi ke arah situ. Adapun bahagian kedua, hal-hal yang saya bagi contoh tadi, pakai baju, bagi butang elok, kita pakai selendang, pakai kemas-kemas, ini semua kita pakai memang menarik perhatian orang pada kita. Dan itu adalah apa? Itu adalah fitrah hidup. Masakan. Kita masak, memang nak bagi orang rasa sedap kan? Tidakkah kita masak nak bagi orang makan sedap tu, itu masuk dalam bab nak menunjuk ke orang? Memang lah. Memang kena tunjuk. Itu bab yang kena tunjuk. Lepas itu Allah tak mengharamkan riak di situ. Tetapi dia boleh jadi riak kalau dia melampau-lampau. Sampai kalau orang tak puji kita, kita jadi apa? Macam down. Macam melupakan balasan-balasan ilahi. Yang tu melampau. Yang melampau itu baru akan dikira. Tapi kalau kita duduk dalam had dia, hang rasa tengok masakan aku buat khas dekat hang. Aku buat khas dekat hang, macam bini kata dekat lelaki ataupun lelaki kata dekat bini. Hari ni hari Minggu, bini lelaki dia kata, ayang tak payah masak, ayang rehat. Hari ni abang masak kat ayang. Special abang masak kat ayang. Masa dia cakap tu, abang masak kat ayang special, satu nama Allah dia tak sebut. Dia tak sebut pun abang sebenarnya nak tunjuk dekat Allah. Tapi di samping tu nak tunjuk kat ayang. Dia tak sebut lagu tu. Dia sebut abang special nak masak kat ayang. Abang masak sedap-sedap kat ayang. Kita masak siap. Time nak makan, ayang pergi tidur. Ayang letih. Letih. Jam, tengah jalan jam. Katalah nak balik tu jam. Daripada Melaka nak ke Kuala Lumpur tu jam. Jam. Ayang terlena. Ayang lena sampai pukul 4. Lelaki sedih kan, ayang tak makan. Sedihnya, ya Allah, masa ayang tak makan. Tidakkah kita nak menunjuk kebolehan kita pada isteri? Tidakkah pelajar nak menunjuk kebolehan daripada guru? Tidakkah guru nak melihat kebolehan pelajar dia? Tidakkah kita buat periksa, kita nak cungkir kebolehan, nak tunjuk kebolehan? Sifat tunjuk menunjuk tu, itu adalah fitrah dunia. Kerana itu, kalau itu diharamkan, maka akan cedera hidup kita. Maka yang diharamkan riak, yang diharamkan secara mutlak adalah riak dalam ibadat secara khusus. Ya abang Nah. Tak apa. Abang Nah bagi contoh. Ya. Kita masak, kita pergi cerita ke orang, hampa makan hari tu aku yang masak cerita. Maka pada hukum asasnya tak dapat dosa riak. Tak dapat. Cuma kalau melampau, yang melampau tu, orang kata, tahulah hang masak, oi hang memang tak puji aku langsung. Di situ baru nak kira. Asasnya tak salah. Sebab dia bukan ibadat yang khusus. Biasanya orang perempuan lah dia suka tunjuk kan. Dia buat apa tu? Apa panggil? Sulaman. Dululah lala perempuan lah saya tak nampak. Dulu bila dia mengandung dia suka ni. Mengait kan. Kadang-kadang dia buat kat laki dia ketayak pakai semayang kan. Lah perempuan lah duk main telefon lah. Dia tak reti buat. Perempuan dulu lah, bila itu tanda dia mengandung lah. Tanda dia mengandung, perempuan dulu mengandung makan asam, sulam menyulam. Perempuan lah yang saya jumpa, dia mengandung, tendang lagi dia. Dia geram. Dia mengandung, laki dia kata dia terkena satu alahan, dia tak boleh bau laki dia. Laki dia masuk dalam rumah, bau, dia muntah dalam. Berapa bulan? 9 bulan. Saya dengar, saya tak kata apa tu, berat ujian tu. Saya sampai sewa rumah. Saya boleh pisah lah. Tapi habis dia bersalin semua, back to normal lah. Back to, tak boleh bau dia nak muntah. Ujian orang kan. Jadi
Yang Abang Anas jawab tu pada hukum asalnya tidak salah. Kita boleh cerita. Kita boleh dalam hal yang bukan ibadat. Tetapi apabila masuk bab sedekah itu ada unsur ibadat. Yang bila ada unsur ibadat, yang tu tak boleh. Yang bukan unsur ibadat, basuh kereta, basuh baju, kemas rumah, perbesar rumah, keluar kita dengan apa? Macam Abang Anas pakai baju kotak-kotak, cantik, master, kemas. Ustaz Samsul dengan baju batik, Abali dengan ni panggil apa? Bus jacket, coat. Ustaz Nan dengan dressing apa nama jejaka Melayu terakhir. Dressing. Jadi ini semua manusia pandang pada kita. Kan orang tua kata ni kita nak pergi ni kita nak pergi rumah. Nak pergi rumah pakai Pak Mentuhang, nak pergi merisik, pakai elok-elok sikit. Memang pakai elok-elok pasal depa nak tengok elok. Kita pun ada perbetul kumis kita, jenggot kita otak bagi cantik. Tidakkah itu riak? Dari segi bahasa, bukan istilah. Tapi kalau melawan macam mana Ustaz? Katalah jiran, ini beli TV baru, dia tu beli 2 TV terus. Ini beli 2 TV, ini beli semua TV ni bubuh dalam rumah dan melawan macam mana? Ya, yang tu bukan riak dah, tu penyakit lain dah. Yang tu dia masuk tahasud. Yang tu berdosa. Sebab dia dah keluar daripada apa? Kita kata apa? Realiti hidup. Satu rumah ada 2 TV, okey. Okey. Depan rumah DVD, belakang bubur apa free apa? Free view. Jumpa dalam rumah free view. Luar minggu yang ni. Itu normal lah, itu normal. Tapi sampai dalam rumah sampai 10 TV. Pasal apa? Pasal dia ada sebelah. Kita kena beli lagi. Yang ni bukan riak dah. Yang ni dah dia too much. Dia sampai peringkat hasad. Dia nak pergi jadi tabarut. Maka itu akan terlibat dengan dosa. Yang kita cakap ni yang biasa-biasa aja. Hukum asal hidup memang macam tu. Yang ni dia masuk yang ke berapa? Ketiga. Mura'a bihi. Dan dia ada yang keempat tadi, iaitu sebab riak. Dia panggil mura'a li ajlihi. Sebab apa kita riak? Biasanya satu orang tu dia riak, satu kerana dia nak orang puji, kedua dia takut orang keji. Maka apabila keempat-empat syarat ni, keempat-empat rukun ini, kesemuanya tertegak dalam satu ibadat, maka orang itu dihukum riak. Dihukum riak. Sejauh mana dia akan dapat dosa riak? Sejauh mana? Dia ikut. Dia riak di mana? Kalau dia riak pada iman, dosa dia lagi besar. Dah riak tu dosa besar. Kena pula dia pergi riak pada bab iman, lagilah besar. Ataupun dia riak pada bab ibadat fardu. Semayang, puasa, haji, ukuf, rukun-rukun berkaitan dengan ibadat tu, dia riak. Bila dia riak pada benda fardu yang dia kena buat, maka dosa dia besar. Tapi kuranglah sikit daripada dia riak pada bab iman, bab akidah tu. Ataupun dia riak untuk ibadat-ibadat sunat, tetap berdosa. Tetapi dosa dia mungkin kurang sikit, sebab dia ibadat sunat, hak tadi ibadat fardu. Maka besar mana dosa riak itu dilihat kepada tang mana dia sangkut riak dia itu. Kalau dia sangkut riak dia pada iman, dia terus dipanggil munafik. Masuk neraka yang sangat dahsyat. Kalau dia riak kepada bab sembahyang fardu, benda-benda fardu, besar dosa dia. Kalau dia riak pada benda-benda sunat, maka tetap besar, tapi tak sebesar dia riak kepada benda-benda fardu tadi. Jadi para ulama kata orang yang riak ni ada 4 martabat. Kenapa dia ada 4 martabat? Dia ikut dia riak tu di mana. Martabat yang pertama, martabat yang paling dahsyat, la yuridullahu aslan. Riak dia tu bawa dia sampai pada peringkat dia ingat kepada Allah langsung tak ada. Semua ni dalam ibadat sahaja, bukan dalam urusan dunia. Ibadat. Dia punya ambil ibadat dia itu, dia nak tunjuk kepada mura'a,
orang yang dia nak tunjuk riak tu sampai ingat Allah langsung tak ada. Ini hakikat riak yang ada pada orang munafik. Sampai Allah kata wala yazkurunallaha illa qalila dalam surah An-Nisa. Depa tidak ingat pada Allah walaupun sikit. Martabat yang kedua iaitu martabat yuridullah wa yuridul ibad walakin athani dha'f. Dia ingat ke Allah. Dia nak tunjuk ibadat dia untuk Allah kerana Allah, tapi dia dalam masa yang sama juga nak tunjuk ibadat dia pada manusia. Cuma ingatan dia nak tunjuk kepada Allah Ta'ala tu lemah. Ingatan dia nak riak pada orang tu banyak. Yang ni ulama kata dia berada pada dosa yang cukup besar. Tapi dia tak jadi hakikat orang riak. Hakikat riak yang pertama tadi. Kenapa dia tak dikatakan hakikat? Dia masih ingat pada Allah walaupun tak banyak. Tapi dosa dia besar. Kenapa? Kerana wilayah dia ingat pada orang tu, dia nak tunjuk pada orang tu banyak. Peratus dia ingat pada Tuhan sikit. Tapi dia bukan sepenuhnya riak lagi. Tetapi dosa dia besar. Kedudukan yang ketiga apa dia? Kedudukan yang ketiga ini adalah kedudukan yang yuridullah wa yuridul ibad. Dia nak tunjuk pada Allah, dia buat kerana Allah, dan dia nak tunjuk pada orang. Benda tu duduk sama. Dia tak boleh nak imbang, dia tak boleh nak bagi yang kerana Allah tu lebih, kerana manusia pun lebih. Duduk seimbang. Yang ni ulama kata amalan dia sia-sia. Tapi dia tidak seteruk dua orang di atas. Dosa dia tak sebesar dua orang di atas. Tapi amalan dia sia-sia. Tapi nak kata dia menanggung dosa yang besar, nak kena tengok. Pasal dia duduk seimbang. Kalau berat belah Allah, maka mungkin baru ditulis pahala. Tapi kalau berat belah tunjuk pada manusia, maka baru boleh ditulis bahagian dosa. Itu martabat ketiga. Martabat yang keempat adalah martabat dia ingat pada Allah banyak. Tetapi masih ada peratus dia berbuat kerana orang. Tetapi belah dia berbuat kerana orang tu jadi lemah sikit. Maka martabat ni para ulama kata semoga bahagian dia ingat pada Allah itu dapat menghapuskan dosa dia, dosa riak dia. Maka manusia yang riak itu ada 4 martabat tadi, ikhwan. Jadi yang ni semua kita kena tahu, ikhwan, supaya kita baru tahu, dapat menyukat dosa riak itu besar mana, sedalam mana, seberat mana. Dan pada kedudukan manakah yang kita duduk tadi. Jadi alhamdulillah, ikhwan, pertama kita bincang tentang 2 hadis tadi. Dan kita lihat apa pelajaran hadis itu. Yang ketiga, kita bincang tentang rukun riak. Yang keempat, kita bincangkan tentang kedudukan orang riak. InsyaAllah, ikhwan, kita bersama dengan Tuan Guru kita, mursyid kita Ustaz Adnan Sa'ad. Semoga Allah merahmati Ustaz Adnan. Saya rasa macam betul tak jumpa Ustaz Adnan. Allah. Subhanallah, kita berpisah dengan orang alim ni, kita rasa ibarat hujan tanpa ayak. Dia hujan tapi tak keluar ayak, tak turun ayak. Dia nak kata hujan apa? Jadi, itu yang kata tak tahu tu. Itu yang kata tak tahu tu. Beli kita turun apa, itu yang tak tahu tu. Dia musim tu musim hujan tapi dia tak luruh ayak. Tapi orang tahu gelap ni gelap nak hujan. Gelap ni pokok hujan dah naik tapi ayak hujan tak turun. Bila lama, jadi alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Adnan Sa'ad. Semoga Allah merahmati Ustaz Adnan untuk buat sedikit kesimpulan. Silakan Ustaz. Ada soalan banyak ni. Saya jawab soalan dulu. Ada kesimpulan dulu. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaqiha anta khairan min zakaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah antum kita telah mendengar bagaimana kupasan daripada Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Ali Hassan tentang riak. Bagaimana riak ni terbagi kepada 2. Dan antum tahu Nabi SAW bila Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar.
Nabi khawatir, bermakna ada umat akan terjerumus tu. Pasti, kalau tidak Nabi tak khawatir lah tu. Kalau tidak lafaz hadis tu tak main lagu tu. Nabi kata aku bimbang sebab dia ni satu benda yang tersembunyi. Dia ni satu benda yang tersembunyi. Apalagi sebagai penuntut ilmu, benda ni sangat penting lah tu. Benda ni sangat penting. Kita yang siang malam mengaji kan, talibul ilmi ni. Jadi kita kena tahu benda-benda ni sebab nanti akan rosak kita punya ibadat tu. Dan sebagai pencari ilmu, dia kena tahu bahawa Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk ibadah kepada dia. Kita ni ada fardu, ada kewajipan untuk ibadah kepada Tuhan. Dan para ulama kita kata, kita dalam nak ibadah pada Tuhan ni tak mungkin kalau kita nak beribadah tanpa ada ilmu. Macam tadi ya, kita beribadah pada Tuhan tapi tanpa ilmu, maka ikhlas akan hilang. Habis tu macam tak beribadah. Jadi mustahil ulama kita kata kalau kita beribadah kepada Tuhan tanpa ilmu. Itu satu. Yang kedua, tujuan kita mengaji ni kenapa? Kenapa siang malam kita belajar tentang syirik, tentang riak? Kenapa? Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kalau kita tak mengaji antum, kita tak tahu beza. Rupanya riak ni ada dua. Satu bab dunia, satu bab akhirat. Jadi kita akan pukul rata semua sama. Semua sama. Itu menunjukkan kebodohan kita. Dan takkanlah para ulama kita kata kita terus nak duduk dalam bodoh tu sampai bila-bila. Kalau kita sebagai suami bodoh, isteri, anak-anak bertambah kebodohan dia. Tengok tu. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Dakwah Dawa. Dia kata bodoh ni penyakit. Bodoh ni penyakit. Kita ingat penyakit ni kanser saja. Kan? Kita ingat kanser, sakit jantung, sakit hati. Rupanya bodoh ni satu penyakit. Dan ubat dia tanyalah tu. Ubat dia kena tanyalah tu. Dan kita kena tahu sebagai penuntut ilmu, dalam kita bergerak untuk mencari ilmu, ada beberapa perkara kita kena tahu. Tadi kita dah beritahu. Satu, tujuan dia untuk apa? Dengan ilmu kita boleh beribadah pada Tuhan. Dua, untuk menyingkirkan kebodohan. Dan ketiga, untuk kita cari keikhlasan. Untuk cari keikhlasan. Kalau tak ada keikhlasan tu, kita mengaji siang malam, pagi petang, banyak kitab, kita baca habis, semua habis. Tapi rupanya keikhlasan tu tak datang. Maka apa berlaku tu? Maka rosaklah kita punya ibadat. Tanpa kita sedar. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Yang kedua tu apa dia? Orang yang sentiasa belajar ilmu, mencari ilmu. Macam kita ni dipanggil talibul ilmi, yang sentiasa mencari ilmu. Kita penuhkan kita punya masa, kehidupan kita yang berbaki ni untuk kita cari ilmu. Apa kita kena tahu? Satu, pertama kita kena membersihkan diri daripada akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang tidak terpuji. Betul tu. Ilmu ni dia nur, dia tak akan duduk di dalam hati yang tak sungguh-sungguh, tak ikhlas, tak ada akhlak, tak ada adab. Dia tak boleh kekal lama tu. Dia akan hilang. Dia akan hilang bukan kata nak amal. Esok pun kita dah lupa dah apa kita belajar. Oh Masya Allah tu. Masya Allah. Kerana apa tu? Kerana ilmu ni adalah ibadah hati. Ilmu ni adalah ibadah hati, keyakinan. Keyakinan. Sebab tu para ulama kita kata apa? Ilmu ni adalah agama. Al-ilmu minad din. Ilmu ini adalah agama. Fanduru, kena tengoklah. Daripada siapa kamu ambil ilmu kamu? Sebab apa? Sebab ilmu ni agama. Yang kita tu belajar di siang malam pagi petang ni agama tu. Allah Ta'ala bagi ilmu kat kita ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak ilmu tu bagi manfaat pada diri kita. Dan hari ni kita dah dapat satu lagi ilmu tentang kedudukan riak, martabat riak. Kenapa Nabi risau kalau kita terlibat dengan riak? Benda ni antum, mungkin di dunia kita riak, kita tak rasa apa-apa pasal dia tidak ada natijah dia. Kita tak nampak dia punya kesan. Tapi apabila kita kembali kepada Allah Ta'ala di akhirat, masa tu kita nampak kesan dia dan ketika kita nampak tu dia tak ada manfaat apa dah. Tak ada manfaat apa dah, tak boleh buat apa dah antum. Tak boleh buat apa sampai Allah Ta'ala kata, pilah cari pahala kat orang yang buat riak tu, kot dia boleh bagi pahala. Tengok bahasa Allah Ta'ala. Tengok bahasa Allah Ta'ala kata, pilah tengok kot dia boleh bagi pahala. Ketika tu antum wa'nudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadikan orang tu adalah kita tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada benda ni.
Kenapa antum ketika kita lihat natijah dia, kesan dia, amal tak mau, Allah tak mau terima, Allah tak mau peduli, apa yang kita boleh buat ketika tu? Jadi antum sebelum kita menyesal, sebelum kita jadi orang yang jadi penyesalan pada diri kita di akhirat nanti, maka kita kena datang lagi mengaji lagi dan lagi supaya hati kita ni antum boleh terdidik. Kita boleh terselamat daripada apa? Benda-benda yang tersembunyi ni. Benda-benda yang kita tak nampak. Benda-benda yang kita masih lagi jahil, bodoh antum. Jadi setakat itulah antum yang saya dapat kongsi dengan antum. Ini saya nak tanya kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Haji Masan. Ada banyak soalan tentang riak. Jadi saya terpaksa berhenti awal sikit antum sebab nak bagi ruang pada Ustaz Ali untuk jawab. Yang pertama daripada Muhammad Azizi Ustaz. Dia kata dia ada duit 40,000 di tabung haji. Dan dia kata tabung haji ni tak tahulah, wallah Allah lebih mengetahui. Mungkin dia dah potong siap kot zakat. Tak tahulah. Dia kata, dan perlukah dia keluar zakat lagi daripada simpanan tabung haji tu? Itu soalan dia. Daripada Muhammad Azizi. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Ini bukan bab riak lah. Dah ada bab riak lepas ni. Bab riak banyak ni Ustaz. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Secara adatnya kalau kita simpan duit kita tabung haji, dia potong siap-siap. Jadi mana-mana duit simpanan kita di situ, maka yang dah dia potong siap, kita tak payah keluarkan zakat dah lah. Dia dah tolong dah kita. Itu kelebihan dia. Okey, daripada Siti Hajar kata, riak ni hanya kita yang tahu. Bagaimana kita nak betulkan hati kita jika kita rasa diri kita mula nak riak? Allahu Akbar. Macam mana betulkan hati daripada Siti Hajar? Ya, Siti Hajar. Soalan yang Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Soalan ini dia ada pada kita punya pelajaran yang apa? Pelajaran kita yang akan datang. Iaitu di bawah tajuk macam mana kita nak macam mana kita nak berhadapan dengan riak tu. Iaitu secara ringkasnya saya kata bahawa iaitu kita kena kembali bagaimana kita nak berhadapan dengan riak, iaitu kita kena kembali kepada sebab apa yang menyebabkan orang itu jadi riak. Sebab apa? Apakah suatu sebab orang itu boleh jadi riak? Satu, orang jadi riak ni pasal apa? Satu, kenapa? Satu, kerana dia ini satu orang yang hubbul mahmadah. Dia suka sangat, penyebab kepada riak tu, dia suka sangat mendapat pujian orang, sanjungan. Yang kedua, dia cukup takut, dia cukup risau kalau ada orang menghina dia, orang menjatuhkan dia, dia cukup bimbang. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiganya dia jadi penyebab kepada riak ni apa dia? Iaitu dia ni satu orang yang tamak dengan apa yang ada pada tangan orang lain. Pada orang tu ada apa? Dia mahu apa yang ada pada kawan tu. Maka tiga sebab ni menyebabkan satu orang tu boleh berlakon. Dia boleh berlakon apa sahaja di hadapan Allah Ta'ala, walaupun dia terpaksa melakukan perkara yang Allah tak suka. Walaupun sampai pada peringkat dia kena ambil ibadat itu, mempertontonkan ibadat itu. Dia izharul ibadah, dia menzahirkan ibadat dia untuk apa? Dengan qasad dia mendapat ru'yatun nas fiha, mendapat perhatian manusia kepada dia, dan dia mendapat pujian pada manusia. Jadi kaedah kita merawat riak ni ada dua kaedah. Satu, dengan kita hadirkan sifat berlawanan dengan tiga tadi. Bila kita takut dipuji manusia, kita kena tahu di manakah kelemahan orang puji kita. Kita nampak orang puji kita penting. Sekarang kita kena belajar satu ilmu. Puji ni, apa kelemahan hidup kalau kita hidup dengan puji? Dan kita kena belajar perkara kedua apa dia? Iaitu kalau orang kutuk kita, apa pula kelebihan kita dapat? Kena belajar benda yang berlawanan. Dan kita kena tahu kerugian apa kita akan dapat kalau mata kita suka tengok apa yang ada ke orang, memburu apa yang ada di tangan orang. Kerugian apa kita akan dapat?
Dengan itu, maka kita akan dapat merawat diri kita supaya kita tak akan memburu pujian orang, tak takut dengan celaan orang, dan kita pun tidak ingin memiliki apa yang bukan hak kita yang ada pada tangan orang. Kerana rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki kita sampai ke kita, yang orang punya tak akan sampai ke kita. Dan dalam rawatan kedua, apabila kita terkena riak, maka kita cepat-cepat disuruh istighfar pada Allah dan membayangkan betapa rahmat Allah lebih besar daripada benda yang kita riakkan itu. Dan bayangkan betapa kecilnya dunia ni dan betapa mulianya akhirat. Itu saya jawab secara ringkas kepada Siti Hajar yang bertanya. InsyaAllah bab tu akan masuk, saya akan pergi dalam sikit lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Daripada Syarifah Ghani, Ustaz, cikgu kita. Assalamualaikum, Ustaz. Bila saya bagi zakat, saya kena sebut ke ni zakat? Kalau saya sebut, adakah ini riak? Ya. Pada asnaf kan? Ya. Nak kena sebut. Wallahu ta'ala a'lam. Cikgu Syarifah. Baik. Kerana bila sebut zakat dia bahagian daripada ibadat. Dia bahagian daripada ibadat dan kita kena hati-hati supaya dia tak menjadi riak. Kerana riak dalam zakat itu dilarang. Baik. Cumanya ialah soalan dia, bila kita bagi zakat pada orang, kita perlukah sebut? Soalan dia, perlukah kita sebut ni zakat? Selagi mana penerima dia tidak tanya ni apa, selagi itu tidak ada keperluan kita untuk bagi tahu. Kerana kita balik kepada zakat itu, haul itu rukun dia, nisab itu rukun dia, malikutam bermakna kita memiliki duit kita secara sempurna. Bila tiga ni ada, maka zakat wajib pada kita. Kita malikutam, pemilik sempurna. Harta tu bukan harta orang, harta kita. Dan harta kita dalam jagaan kita, bukan dalam jagaan orang. Milik kita sempurna. Kita nak pakai anytime kita boleh pakai. Dia cukup haul, dia cukup nisab. Bila ini semua cukup, datang haul dia, datang nisab dia, maka tambah satu saja lagi apa dia? Iaitu orang yang keluarkan zakat, dia kena meniatkan kata itu zakat. Supaya membezakan di antara pemberian yang wajib dengan tidak wajib. Masa bila dia nak niat tu, masa dia mengagihkan duit. Bukan agih dekat orang. Masa dia duduk kira 2.5% dia duduk pakai calculator tu, dia duduk sorang-sorang duduk kira tu, masa tu dia niat. Dia kira, katalah dia kena bayar, katalah 10,000, 25%, 250. Dahsyat matematik. Mamang punya matematik dahsyat. Allahu Akbar. Tu baru mamang, bukan keponakannya lagi. Masa dia ada 10,000, dia duk bagi 25%, tengok-tengok ada 200,500. Masa tu dia pegang 200,500, masa tu dia niat, ya Allah ni zakat aku. Maka dia telah sempurna dia punya rukun-rukun zakat. Maka bila dia jumpa orang yang dia nak bagi zakat, maka tak ada tuntutan untuk dia sebut ni zakat. Kecuali tuntutan tu datang bila penerima tu mendesak dia nak tahu duit apa. Itu saja. Maka ketika itu kita habaq kata ni zakat saya bagi pada tuan. Adakah itu riak? Maka itu tak masuk riak. Itu dia masuk di dalam maslahat kehidupan. Tapi kalau berlebih-lebihan, barulah hukum riak akan datang. Begitu Cikgu Syarifah. Wallahu ta'ala alam. Daripada Ali Azizi. Ustaz, kalau saya sembahyang tahajud, saya puasa sunat, saya beritahu kat orang supaya mereka ni boleh tiru apa yang saya buat. Adakah itu termasuk riak ataupun saya perlu diam? Apa saya perlu buat? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat Syarifuddin, dia kena tahu bahawa... Bukan Syarifuddin. Ni Syarifuddin mana pula? Ali Azizi. Maafkan saya. Sahabat Ali Azizi. Maafkan saya. Saya otak lama, saya minta maaf. Saya dalam kepala saya ingat Ustaz Nan. Tadi kena marah dengan beli kan, dia hilang.
Sahabat apa tadi? Ali Azizi. Sahabat Ali Azizi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kerana solat malam ni dia khusus duduk dalam bab ibadat. Maka sahabat kena hati-hati lebih supaya muqaddimah riak tak masuk. Dia berbeza dalam hal dunia. Macam kita pakai pakaian cantik-cantik, kita keluar. Bila kita pakai cantik-cantik, kita keluar. Tiba-tiba ada orang ikut nak pakai cantik lagu kita. Yang tu memang sifat dia dunia lagu tu bagus. Memang kita disuruh bersegak-segak, tunjuk ke orang supaya orang boleh ikut kita. Baik. Dalam hal ibadat pun sama. Kita disuruh dalam hal ibadat melihat kepada orang di atas kita. Di dunia, tengok di bawah. Itu nasihat Nabi pada Abi Zar. 7 nasihat pada Abi Zar. Cuma nak kena hati-hati. Jangan sampai pemberitahuan kita pada dia itu ada nilai ujub dan sum'ah. Bila kita beritahu, kata Alhamdulillah lah saya semalam ribut lah. Ribut. Kawan kata ribut. Kawan tu Lena lah. Pukul berapa lah? Dalam pukul 3.45. Tapi Alhamdulillah lah ribut-ribut pun dapat juga 2 rakaat. Masa dia habaq tu, dia kena sangat hati-hati. Sebab dia start dengan tak boleh tau bahagian ni. Bahagian ibadat ni dia start dengan tak boleh. Bila penceritaan itu akan mengubah rasa, akan mengubah emosi, akan mengubah dimensi kita, pendek kata dia meremangkan kita, ketika itu kita kena stop. Takut bahana riak itu masuk. Itu sangat bahaya. Kalau dikatakan cerita dengan tak cerita, mana baik? Ambil nasihat Abi Umamah tadi. Tak cerita lagi baik. Kecuali ada keperluan mendesak. Macam katalah kawan tu sakit. Kita ada pengalaman sakit. Kemudian kita rawat dengan sembahyang malam. Dan Allah bagi ketenangan jiwa. Kita tengok kawan ni sakit. Tapi dia dalam keadaan gelisah. Kita pergi man to man. Dia sahabat, saya pernah sakit macam sahabat. Tapi Alhamdulillah saya rawat dengan sembahyang malam, dengan baca Quran, dengan zikrullah. Akhirnya Allah bagi saya tenang. Saya cerita ni bertujuan untuk sahabat rawat juga. Benda itu boleh. Tapi kena jaga perubahan diri kita agar tidak ada. Bila kita cerita lagu tu, kita pun satu macam berjalan atas kapet terbang. Rasa ada kepala, tak ada helikopter punya pusing, duk terbang tinggi dah. Masa bawa kereta balik pun rasa, dahsyat aku semalam malam. Aku pun dahsyat macam Abdul Qadir Jalaini juga. Ini semua kan bagi rosak. Begitu sahabat Azizi. Ali Azizi. Wallahu ta'ala alam. Sahabat kita daripada Singapura, Anwar Khan. Ya, ni kita punya penonton tegar. Masya Allah. Soalan dia sangat menarik lah. Dan Ustaz memang pakar lah dalam bidang ni. Saya tengok muka dengan soalan, saya tahu memang pakar lah. Masya Allah. Masa dia nak takbir Allahu Akbar dalam solat, otak dengan dia punya perasaan ni nak bayang apa? Dalam solat. Bila dia sebut Allahu Akbar tu, otak dan perasaan nak bayang apa? Nak bayang muka Ustaz ke? Atau tu nak bayang apa? Nak contoh jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Anwar Khan. Begini. Allah yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mencipta ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang ni ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Maka Allah sendiri telah menciptakan satu kalimah yang kita panggil dengan kalimah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah semulia-mulia kalimah yang memasukkan kita ke dalam solat. Kerana takbiratul ihram ni dalam bahasa Nahwu dia panggil mufid. Kalimahnya ada arti. Maka kalimahnya ada arti mesti diertikan seperti mana kalimah itu. Saya contoh begini. Kalau saya tanya kepada sahabat Anwar Khan, kereta. Sahabat Anwar Khan sebut kereta. Apa yang terbayang? Mulut kata kereta, fikiran bayang apa? Kalau fikiran bayang, ada satu kenderaan, ada 2 tayar, ada seat, lepas tu ada handle. Mulut kata kereta.
Tapi view dalam kepala otak, 2 tayar, depan belakang, ada handle depan, ada tempat pengayuh, pedal, ada rantai. Yang tu mulut telah sebut kereta, fikiran telah bayang bicycle. Maka artinya kita telah merosakkan kemufidan kalimah itu. Jadi kalimah kereta, bila disebut di mulut, akal mesti membayangkan kereta. Baru dia add pa. Jadi Allah Ta'ala mencipta kalimah Allahu Akbar. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, mestilah yang ada dalam fikiran kita, emosi kita, erti kepada Allahu Akbar. Itu sahaja sahabat. Sahabat nak sebut semayang isyak ke semayang apa? Sebelum Allahu Akbar. Berdiri kita atas sejadah tu, perelokkan niat kita. Tadi mungkin main tengah jalan macam-macam. Ni betul-betul get ready. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sekarang dia betul-betul muqtarinan. Dia adpa, dia muafaqah amal dengan niat. Ingat nak semayang Isyak 4 rakaat, kita tahu kita makmum, ingatkan dalam hati, ya Allah, jadikanlah semayang aku ini bernilai ibadat. Aku nak tunduk pada Engkau. Dah selesai dah, mulut hanya kata Allahu Akbar, fikiran dan hati kata Allah Maha Besar. Habis masuk semayang. Lain daripada itu tidak perlu. Kalau mulut kata Allahu Akbar, kepala ingat benda lain, bermakna kita merosakkan mufidnya kalimah Allahu Akbar itu. Itu sahabat Anwar. Daripada umur nadir Ustaz, kalau perempuan solat seorang-seorang, bolehkah baca kuat untuk subuh, maghrib, isya serta solat sunat tarawih? Ya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Ummu Nazir yang bertanya, kalau perempuan itu duduk dalam keadaan seorang-seorang, dia nak kuatkan suara dia sikit boleh, maka dari segi hukum fiqh tak salah. Boleh, dibenarkan. Cuma kalau ada orang ramai, sunnah bagi dia, rendahkan bacaan dia. Dia jangan kuatkan. Kalau dia seorang-seorang, bukan kata dia nak baca Quran, dia nak menyanyi seorang-seorang pun boleh. Azura, ada sinar di mata. Ini contoh. Saya tak ajar menyanyi, saya baca waqi'ah. Tapi ini contoh. Boleh Ummu Nazir, boleh. InsyaAllah. Soalan akhir Ustaz. Jamilah B binti Mira Sahib. Oh, Mira Sahib ni kaya ni. Ustaz, wanita mengaji nada perlahan tapi masih kedengaran. Adakah ini boleh menghalalkan unsur riak? Dia mengaji. Tapi memang pelan. Tapi dia dengar. Dia dengar. Mungkin ada orang lalu boleh dengar kot. Dia kata yang tu boleh bawa pada riak tak? Masya Allah. Senang jawab pula. Saya jawablah, saya tengok Ustaz. Sahabat Aminah. Bukan Aminah Ustaz. Jamilah B Mira Sahib. Ni Aminah mana pula? Sahabat Jamilah. Mira Sahib. Jarang saya dapat soalan daripada kutom saya. Dia dapat saya excited. Selalu yang tanya kan. Yang tanya selalu nama-nama kemelayuan kan. Macam Noridan, Kujaya. Sebagai contoh lah. Itu nama-nama ke arah kemelayuan lah. Nanti saya dapat nama macam saya punya kutom saya. Seronok lah. Dia kata saya seronok. Apa soalan dia? Soalan dia baca Quran tak? Tapi pelan orang boleh dengar juga lah. Jadi boleh bawa pada unsur riak tak? Ya. Pertama sekali, wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Pertama syarif apa? Jamilah B. Pertama sekali kena tahu pada menyatakan bahawa tujuan kita baca Quran adalah nak memperdengarkan ke telinga kita. Baca Quran nak pendengar ke telinga kita. Satu. Yang kedua, baca Quran dengan suara yang kuat, dengan tidak mengganggu siapa-siapa. Imam Nawawi dalam kitab dia At-Tibyan dan juga di dalam Al-Azkar di bawah tajuk Adab Quran, dia kata tidak salah. Baca Quran dengan nada yang tinggi, yang masa nada tinggi tak ganggu siapa-siapa. Kita dalam rumah ke, kita dalam bilik ke, yang tak ganggu siapa-siapa. Suara kita naik. Tak salah. Tak salah. Dan kalau ada orang terdengar pun, tidak salah. Baik, soalan yang tanyanya ialah, adakah itu boleh menjadi riak? Adakah itu boleh menjadi riak? Sepatutnya dia tak jadi riak.
Tapi kalau kita rasa dia boleh jadi riak, pertama sekali kita cepat-cepat rendahkan suara kita, berhenti saat baca Quran, berdoa pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada satu musibah yang aku rasa besar yang nak datang serang aku ya Allah. Pelihara aku ya Allah. Istighfar pada Allah, mohon perlindungan pada Allah. Lepas tu teruskan beribadat. Jangan tinggal ibadat kerana takut riak. Jangan tinggal suatu ibadat kerana takut riak, kita akan dapat dosa riak. Ini fatwa siapa bagi? Fudail bin Iyad. Jangan tinggalkan ibadat tu. Saya takut riak, saya tak mau buat. Saya takut riak, saya stop baca Quran. Automatically ditulis riak. Maka kalau tanya, bolehkah jadi riak? Saya kata boleh jadi riak. Tetapi, boleh jadi tak riak. Maka cuba bawa diri kita ke arah tidak riak. Dengan kita baca, kita tak ganggu siapa-siapa. Dan kita kalau nak tinggalkan baca derah tu, biarlah kita tinggal kerana memang kita dah nak tinggal. Bukan kita tinggal kerana takut riak. Jangan tinggal ibadat kerana takut riak, nanti akan ditulis dosa riak. Begitu. Alhamdulillah. Jamila B. Mira Syahib. Dia kata, saya bukan daripada keluarga tu, minta maaf. Secara kebetulan. Saya bukan Mira Syahib punya kutong. Jadi Ustaz pun tak boleh sambung kutong Ustaz dengan dia. Habis tu Kak Nuridan Ku Jahaya kata, amboi Ustaz, awak asyik salah sebut nama ya. Banyak nama Siti Salwa pun ada, awak sebut Nuridan. Jangan marah. Jangan marah Kak Nuridan. Jadi tak ada soalan dah Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada kutong. Tak ada kutong dah. Tak ada, tak boleh buat apa lah Ustaz. Okey tak? Itu Ustaz nak jadi kutong saya. Alhamdulillah. Boleh tak? No problem. Alhamdulillah. Kak Jamila B. Mira Syahib kata kutong tu betul. Saya tak tahu lah Ustaz kutong. Cuma Dia bukan daripada Mira Syarif. Dia sama kutong Ustaz. Ustaz. Saya masuk kutong ni game mamak. Kalau dia masuk game mamak. Alhamdulillah. Dia memang sujud mamak. syukur lah. Sujud syukur apa Ustaz. Tapi kena tahu juga Ustaz ni Taufiq Kauder ke. Apa tu? Apa ni? Yang tu pun tak tahu. Topik kedai. Taufiq Kauder. Apa tu? Dia kalau Ustaz sebut Ustaz berkutom, dia betul main daripada India, meniaga roti canai ke, meniaga mai ke apa semua. Ustaz tak tahu kalau Ustaz nak kutom ni apa. Terus saya jadi mamak. Apa Ustaz tak tahu? Tak apa. Saya tak ada nama di belakang. Dan mereka bila nak bagi kahwin anak, boleh pakai tengok kutom tu. Ada kutom yang tak boleh bagi kahwin anak. Apa Ustaz tak tahu benda ni ke? Saya mamak kau Ustaz, mamak. Saya tak, saya mamak je. Kutom-kutom saya tak ada. Alah, dia tak apalah, nanti kita sembang bab kutom pula. Satu tajuk bab kutom lah. Kita kena beri penjelas benda ni, Ustaz tak tahu. Aduh, semua mamak marah kalau dengar macam tu. Baik ada orang, wallah alam insya-Allah mengetahui. Memang pegang kepala. Rupanya riak ni antum, kita dah tahu dah. Apa riak ni ada dua. Satu, dalam ibadah itu sangat ditekankan tentang dia punya keharaman dia. Secara total. Dalam ibadah ni tak boleh ada riak secara total, tegas. Allah Ta'ala akan tolak ibadat dan Allah Ta'ala akan suruh kita pergi cari orang yang kita riakkan satu. Yang kedua, riak dalam bab dunia. Seperti masak, nak tunjuk ke orang kata sedap. Seperti pakai baju, nak tunjuk lawa. Semua yang tu semua riak yang tak masuk dalam ancaman yang Allah Ta'ala bagi dosa tu dah. Itu memang daripada sebab dunia, dia tak dinamakan riak. Kalau dia dinamakan riak antum, dia masalah. Sebab Abang Nas beli motor baru, nak tunjuk kat orang. Itu kan motor baru tu. Motor pula mahal. Mestilah nak tunjuk kat master. Dia master pakai motor baru, Abang Nas pun beli motor baru. Itu tak masuk riak. Itu bab dunia. Kena faham. Sekejap lagi tak faham benda ni, semua kata riak. Jadi kita semua tanggung dosa setiap hari. Wallah alam bisawab antum. Esok insya-Allah hari Khamis kita akan bersama. Ustaz di mana? Saya di sana, di DIS. Ustaz Alim di DIS insya-Allah. Dan saya di Masjid Paya Terbong lah insya-Allah. Bersama juru kamera. Bersama juru kamera yang baru, yang kita baru latih.
Ustaz Samsul, Samsul Al-Boyani. InsyaAllah akan bersama kita. So, dia kita tutup dengan tasbih kifarah, dia selawat pada Nabi. Subhanallah.